Apa khabar hari ini? Harap kamu semua sihat dan ceria-ceria selalu. Hari ini kita sambung lagi bab 12 iaitu pertumbuhan penduduk dunia. Kita masih lagi dalam bab ni kerana kita baru saja melepasi 3 definisi yang kita minta dalam pertumbuhan penduduk dunia iaitu konsep, faktor dan hari ini kita masuk kepada komposisi penduduk. Apabila kita mentafsir struktur dan komposisi penduduk, kita perlu mendapatkan data penduduk negara tersebut. Contohnya Malaysia mempunyai 32 juta orang. Macam mana tahu? Kita membuat banci penduduk. Daripada situ kita boleh mengenal pasti berapa yang muda, berapa yang tua, berapa orang dewasa, berapa orang kanak-kanak. Daripada data penduduk tersebut, kita akan persembahkan dalam bentuk graf. Graf penduduk yang melambangkan penduduk kita panggil namanya piramid penduduk. Piramid penduduk ialah satu bentuk persembahan data yang menunjukkan komposisi penduduk mengikut jantina dan umur. Bentuk piramid penduduk di sesebuah negara boleh menjelaskan keadaan ekonomi, sosial dan budaya di negara tersebut. Terdapat 4 jenis piramid penduduk. Piramid progresif, piramid stabil, piramid regresif dan piramid terganggu. Penerangan mengenai piramid penduduk. Piramid penduduk menunjukkan jumlah penduduk lelaki dan perempuan. Terdapat 3, ini lelaki, ini perempuan. Terdapat 3 kategori struktur umur dalam piramid penduduk iaitu muda, dewasa, tua. Jadi daripada data yang kita tahu daripada hospital dan juga banci penduduk, kita buatkan dalam bentuk jadual dulu. Daripada jadual tu kita pindahkan dalam bentuk graf. Okey, graf tu kita susun. Bawah ni adalah jumlah dalam bentuk juta orang. Okey, kita susun. Kemudian yang ini mengikut peringkat umur. 0 ke 4, 5 ke 9 ni umur. Ya, jadi umur 0 hingga 14 tahun dikira muda. Okey, 15 ke 64 tahun dikira dewasa. Manakala 65 hingga 90 dan 100 ke atas dikira peringkat tua. Struktur umur. Struktur penduduk adalah kumpulan umur penduduk. Struktur penduduk dibahagikan kepada 3 kategori iaitu kumpulan muda yang dianggap tidak produktif dari segi ekonomi kerana berada dalam tanggungan. Segala keperluan perlu dibiayai oleh golongan dewasa. Jadi, berapa umur awak sekarang? Awak dah tingkatan 4. Awak dah dikira sebagai kumpulan dewasa iaitu 15 hingga 64 tahun. Kumpulan ini merupakan kumpulan yang produktif iaitu kumpulan bekerja dan aktif dari segi ekonomi. Tetapi di Malaysia, 15 masih dianggap tidak boleh bekerja di mana-mana sektor kerana ia boleh melanggar hak asasi kanak-kanak dan belia. Jadi kalau awak bekerja dengan rela tanpa diketahui oleh orang lain, tak apalah. Kalau awak ditangkap oleh bahagian immigration, mereka akan tangkap atas dasar awak bekerja di bawah umur. Di Malaysia, kumpulan dewasa yang dibenarkan bekerja bermula daripada umur 17 ke atas. Ya. Jadi umur daripada 3 hingga 18 tahun tu adalah umur untuk mendapatkan pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi kalau lepas habis tingkatan 5 awak boleh bekerja. Ya. Jadi awak kalau tidak bekerja dalam umur 17 tahun, kalau bekerja ia masih dikategori sebagai bawah umur. Ya, kumpulan tua. Kumpulan tua ini 65 tahun ke atas merupakan kumpulan tanggungan kerana tidak bekerja.
Malah kumpulan ini memerlukan kos perubatan yang tinggi kerana selalunya pihak kerajaan akan menanggung kumpulan yang tua ini untuk kos-kos perubatan. 4 jenis piramid penduduk. Yang pertama, piramid progresif, piramid regresif, piramid stabil dan piramid terganggu. Piramid progresif. Piramid progresif adalah jumlah penduduk muda dia ramai. Ya, tengok daripada situ, tapak dia lebar, dia meruncing bentuk tajam, ya, kon tajam. Dia makin mengecil ke atas. Jumlah penduduk tua dia sedikit, nisbah penduduk lelaki dan perempuan hampir sama. Kadar kelahiran dia tinggi lah sebab kita tahu muda ni banyak. Jangka hayat dia rendah, penduduk tua perempuan lebih ramai dari lelaki. Okey. Tafsiran graf. Graf berbentuk kon. Bahagian dasar lebih lebar menunjukkan kadar kelahiran yang tinggi. Keadaan ini berlaku di negara-negara membangun, ya, termasuklah Malaysia, seperti Vietnam, Cameroon dan Thailand. Dia bagi beberapa contoh lah, ya. Ini contoh negara-negara membangun. Ada banyak lagi, Indonesia, Filipina, tapi dia bagi contoh je. Bahagian puncak yang tirus menunjukkan kadar kematian yang tinggi. Ini menunjukkan jangka hayat penduduk adalah rendah. Kemudahan rawatan dan kesihatan penyakit di negara ini masih rendah. Piramid regresif. Maklumat kependudukan, golongan dewasa lebih ramai daripada golongan tua dan muda, kadar kelahiran dia rendah. Okay. Jangka hayat meningkat kerana jumlah penduduk tua lebih meningkat. Penduduk perempuan lebih ramai daripada lelaki. Kalau awak tengok graf ni nampak macam sama je. Tapi kalau diteliti betul-betul, penduduk perempuan lebih ramai dari lelaki. Graf seperti bentuk labu sayung yang agak lebar di bahagian tengah. Tapak kecil menggambarkan kadar kelahiran dia menurun. Situasi ini sering berlaku bagi negara-negara yang baru mencapai status negara maju. Status negara maju di mana saiz keluarga semakin kecil, macam Singapura. Jumlah penduduk tua dia meningkat, menunjukkan penjagaan kesihatan yang lebih baik. Piramid stabil. Jumlah penduduk muda berkurangan, jumlah penduduk tua meningkat, jangka hayat penduduk melebihi 85 tahun. Nisbah lelaki dan perempuan hampir sama. Tafsiran graf. Sisi graf hampir menegak. Ini menunjukkan keseimbangan antara struktur muda, dewasa dan tua. Piramid ini selalunya berlaku negara maju seperti Sweden dan Jepun. Kadar kelahiran dan kadar kematian yang berkurangan. Ini menunjukkan penduduk mendapat penjagaan kesihatan yang baik serta mengamalkan amalan perancangan keluarga. Ini bagi negara maju, kita gunakan piramid stabil. Seterusnya, piramid yang berlaku bagi negara yang mengalami masalah. Dinamakan piramid terganggu. Jadi, piramid terganggu jumlah penduduk dia lelaki lebih ramai, jumlah penduduk perempuan sedikit, kadar kelahiran sedikit, jangka hayat rendah, penduduk tua dia sedikit. Piramid terganggu berlaku di negara yang mempunyai faktor seperti peperangan, wabak, penyakit, polisi kerajaan. Ini contoh negara Qatar. Tapi Qatar tu kaya. Kenapa lelaki dia ramai? Penduduk lelaki di Qatar lebih ramai kerana terdapat ramai tenaga luar dari negara luar yang memigrasi masuk ke negara itu untuk mencari peluang pekerjaan dalam sektor cari gali petroleum dan gas. Polisi kerajaan yang menggalakkan kemasukan buruh menyebabkan struktur umur dewasa terganggu. Jadi negara dia kaya, jadi bawa masuk. Ini contoh negara Qatar. Sebenarnya lebih sesuai kalau ambil negara Lebanon, kan, yang mengalami masalah peperangan. Apa kesannya daripada piramid ni? Buat pula susah kita buat piramid ni. Okay? Jadi kalau kita tengok dari segi piramid tu, bolehlah kerajaan membincangkan perkara-perkara berikut.
Sama ada nak menambahkan peluang pekerjaan ke, nak menambahkan pendidikan ke, nak menambahkan kemudahan perubatan ke, nak menambahkan kemudahan perumahan ke, nak menambahkan kemudahan infrastruktur, perbelanjaan dan keuangan negara. Daripada graf tersebut, kerajaan boleh membincangkan apa yang patut mereka buat kepada negara mereka. Progresif. Penduduk yang ramai seperti piramid progresif dapat menyediakan pasaran barangan seperti makanan, pakaian dan keperluan lain. Penduduk dewasa yang ramai membekalkan tenaga buruh yang cukup untuk pelbagai sektor. Pihak kerajaan perlu menyediakan peluang kerja yang banyak agar tidak berlaku pengangguran. Kemudahan pendidikan seperti tadika dan sekolah perlu cukup bagi penduduk muda yang ramai. Kerajaan perlu memperuntukkan perbelanjaan yang banyak untuk kos perubatan bagi mengurangkan kematian penduduk tua. Regresif. Regresif tadi bentuk dia macam mana? Macam labu sayur. Penduduk dewasa yang ramai dan membekalkan tenaga buruh yang cukup dalam pelbagai sektor pekerjaan. Ramai penduduk yang bekerja membolehkan pendapatan negara meningkat melalui cukai pendapatan dan aliran perbelanjaan yang tinggi. Kemudahan sosial seperti pendidikan dan perubatan dapat dirancang dengan lebih baik dan seimbang. Jumlah penduduk tua yang semakin meningkat memerlukan kerajaan memberi fokus kepada penjagaan mereka seperti rumah orang-orang tua. Jika penurunan kadar kelahiran berterusan, kerajaan perlu bersedia untuk mengambil buruh asing atau menggunakan teknologi dan jentera moden pada masa akan datang. Piramid stabil. Macam mana gambar piramid stabil tadi? Dia straight aja, semua panjang-panjang. Peningkatan penduduk tua memerlukan intensif tertentu daripada pihak kerajaan. Kerajaan perlu mengambil buruh asing untuk menampung kekurangan pekerjaan dalam sektor-sektor tertentu seperti pembinaan dan pertanian. Penduduk dewasa dan tua yang bermaksud kerajaan memiliki tenaga kerja yang berkualiti. Ini membolehkan program R&D, Research and Development, berjalan dengan baik. Jangka hayat yang tinggi kerana kemudahan kesihatan dan perubatan berada pada tahap tinggi dengan penggunaan alat perubatan moden. Penduduk juga memiliki tahap pendidikan yang tinggi dan mampu meningkatkan jangka hayat melalui penjagaan kesihatan yang baik. Okey, kesan kepada piramid penduduk terganggu. Peningkatan migrasi masuk boleh membawa masalah jenayah dan gangster. Aliran keluar mata wang negara semakin meningkat. Wujud persaingan mendapatkan pekerjaan antara penduduk tempatan dan warga asing. Berlaku perkahwinan campur antara penduduk tempatan dan migran yang masuk. Penularan wabak penyakit seperti COVID-19 boleh menyebabkan jumlah penduduk berkurangan seperti negara Itali dan Jerman. Itu dia. Jadi, itu dia hari ini kita belajar berkaitan dengan piramid. Maka tamatlah kita punya tajuk iaitu pertumbuhan penduduk. Jadi cikgu ulang balik, pertumbuhan penduduk bermula dengan konsep, kemudian faktor, kemudian cara pengiraan, kemudian kita kena tahu piramid, jenis-jenis piramid penduduk. Ini contoh-contoh soalan SPM bagaimana soalan pertumbuhan penduduk. Nombor 1. Kadar perubahan penduduk negara X adalah seperti berikut. Berapakah kadar pertumbuhan penduduk semula jadi? Ingat balik, apakah dia punya formula? Iaitu kelahiran tolak kematian. Jadi apakah jawapannya? Kamu cari. Seterusnya, China, Singapura. Apakah faktor yang menyebabkan peratus penduduk muda di kedua-dua negara tersebut kian berkurang? Okey, China dan Singapura. Negara China besar tapi penduduk dia sikit. Bukan sikit, terlampau ramai. Singapura pula penduduk dia
Terlampau ramai tapi negara dia kecil. Jadi apa yang kerajaan dia buat? Apakah faktor yang menyebabkan peratus penduduk muda negara tersebut kian berkurangan? Dasar kerajaan ke? Taraf pendidikan rendah ke? Penduduk tua yang ramai ke? Kadar kematian kanak-kanak meningkat? Bayangkan balik. Kenapa penduduk muda di negara itu berkurangan? Ya, betul. Sebab dasar kerajaan dia yang mengurangkan kadar kelahiran. Ya, kerajaan dia tak mau satu keluarga lebih daripada 5 orang penduduk, 5 orang anak. Mereka akan beri cukai tambahan. Soalan ketiga. Apakah faktor yang menyebabkan kadar kelahiran tinggi dia seperti negara di atas? Okey, tengok anak dia 2, 4, 6, 8. Anak dia 8. Campur mak ayah 10. Okey. Jadi, kenapa agaknya kadar kelahiran tinggi negara tersebut? A. Taraf pendidikan tinggi. B. Kadar buta huruf rendah. C. Kemudahan kesihatan lengkap. D. Peluang pekerjaan yang banyak. Apakah yang sesuai? Kalau tengok anak-anak dia sihat, semua senyum-senyum, adakah taraf pendidikan tinggi? Nampak pakaian dia macam mana? Ambil gambar pun tak berdiri dengan tegak. Kadar buta huruf rendah. Kadar buta huruf rendah. Maksudnya, buta huruf dia kurang lah. Maksudnya semua budak orang-orang di sana pandai. Betul ke? Kemudahan kesihatan lengkap. Peluang pekerjaan yang banyak. Kalau nampak ni gambar perempuan, lebih sesuai lah kepada jawapan C. Jadi selalunya soalan berbentuk objektif ni dia tak akan bagi yang jawapan yang agak-agak jauh. Dia akan bagi jawapan yang rapat-rapat supaya dia ada berbentuk aras tinggi. Peperangan COVID-19. Apakah kesan situasi di atas kepada negara? A. Kadar kematian meningkat. B. Taraf kesihatan menurun. C. Penduduk muda bertambah. D. Pemodenan kemudahan kesihatan. Ini kalau tak tahu jawab, susahlah. Ya? Apakah jenis penduduk, piramid penduduk di atas? Ini kena hafal lah. Vietnam, Thailand. Apakah persamaan penduduk negara di atas? Jangka hayat rendah. Jangka hayat ni maksudnya mati dia. Bila mati dia tu. Okey, kalau mati dia baru 50 dah mati, itu maksud jangka hayat rendah. Tapi orang tu boleh hidup sampai 120 tahun, maka jangka hayat dia tinggi. Kadar kelahiran kurang. Penduduk tua ramai. Perempuan lebih ramai. Apakah persamaan penduduk bagi negara tersebut? Vietnam dan Thailand adalah negara membangun. Jadi, apakah situasi negara membangun ni? Okey. Apakah jawapan yang sesuai? Yang sesuainya jangka hayat dia rendah. Di mana piramid dekat bahagian atas tu, piramid progresif. Jepun, Sweden. Maklumat di atas dikaitkan kepada negara-negara di atas ialah taraf pendidikan rendah. Adakah betul? Kadar buta huruf rendah. Penduduk tua yang sedikit. Kemudahan kesihatan moden. Ada 2 jawapan yang 3-4 jawapan yang rapat-rapat. Apakah jawapan yang awak rasa paling tepat? Dan tentulah kemudahan kesihatan dia moden. Jadi ramai rasanya yang akan rasa, cikgu kalau macam ni kadar kelahiran dia rendah. Mesti penduduk tua dia sedikit. Sebab kesihatan dia moden. Itulah masalahnya dalam soalan ni. Soalan dia agak rapat-rapat. Ya, tapi bila awak tengok di negara maju, dia lebih sesuai kepada kemudahan kesihatan. Itulah dia. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye.